Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu dalam kelas mengaji tulis tesis dalam topik metodologi. Secara spesifiknya kita dah masuk sedikit ke kuantitatif. Hari itu kita dah masuk sedikit elemen-elemen yang dalam research onions yang awal-awal tu kita dah cover sedikit perbezaan antara kuantitatif dan kualitatif. Kita dah belajar sikit mengaji tentang survey dan experiments. So hari ni kita extend untuk ada dua kali pertemuan untuk kelas kuantitatif ni. So hari ni kita cover 3 topik. Secara umum dia agak lama pakcik nak memikirkan slide kali ini. Jadi sebab pakcik fikirkan, saya tahu bila yang tanya soalan dekat group WhatsApp tu semua soalan yang advance, tapi saya rasa pakcik tak boleh terlalu laju. Okey, memang dalam kelas ngaji tulis tesis yang kita buat sekarang 3 bulan ni, pakcik tak nak ada reverse, iaitu maksudnya kalau yang mendatang nanti dalam kelas-kelas nanti kita nak ke depan. Maksudnya saya tak naklah kita undur balik benda yang tak cover. Okey, bila begitu pakcik lihat balik bab 1 dan bab 2, especially bab 1. Ada satu bahagian komponen yang rasanya pakcik tak cover sangat, especially adalah dalam istilah penting dalam kuantitatif, iaitu pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Kemudian sebenarnya dalam bab 1 juga kita sedikit sebanyak ada format universiti yang perlu masukkan hipotesis dalam bab 1. Jadi pakcik extend sikit penerangan tentang hipotesis. Dan begitu jugalah kalau dalam kajian kuantitatif dia tak boleh lari. Bukanlah kata kena wajib buat, tapi dia macam dah commons. Semua orang kena tahu benda ni, iaitu berkaitan tentang modeling ataupun hubungan, analisis hubungan. Jadi pakcik secara asasnya tunjukkan jenis-jenis yang ada secara umum. Secara detail kita memang kena belajar macam-macam ya, univariate, bivariate, multivariates. Kena belajar sampel bebas, kena belajar sampel berulangan, kena belajar experiments. Adik-adik Nova tu daripada t-test, ANOVA, ANCOVA, SPANOVA, MANOVA, MANCOVA. Kemudian kita kena belajar semua jenis hubungan itu ataupun kepengaruh dan juga kesan daripada yang direct, daripada indirect, daripada ada satu single, satu IV ke satu DV, ada beberapa multiple dalam DV, multiple dalam IV, adanya kawalan control variables dengan ada moderating, adanya mediating. Secara asasnya saya, kalau you rasa macam pakcik dah ajar ni advance, tak lagi, kita masih lagi dalam asas. Kita bagi secara orang boleh membezakan dan mengenali apa yang dikatakan sebagai metodologi dalam kuantitatif. Dan kita selepas ni akan jumpa ke bab analisis. Nanti bab analisis kita extend lagi. Okey. Jadi untuk hari ini pakcik akan cover 3 perkara asas, iaitu pemboleh ubah, hipotesis dan juga analisis hubungan, iaitu maksudnya dari segi model lah. Dari perkaitan. Asasnya sebenarnya kat sini sebut sebagai IV dan EV lah. Nama lain mungkin kita katakan association, berkaitan antara factors dengan factors. Okey, construct dengan construct, lebih kurang macam itulah. Okey, 4 yang asas kalau kita nak detailkan secara spesifik ikut bidang, ialah bidang historical ataupun empirical based on the data secondaries. So nak cover the all type of the variable boleh jadi banyak Secara spesifiknya kalau kita nak belajar secara detail, memang kita ada banyak variable. Tapi secara asasnya kita cover 4 je lah iaitu dependent variables, pemboleh ubah bersandar ataupun DV, ataupun kalau banyak contoh-contoh dalam buku metodologi digantikan dengan simbol Y. Kemudian kita belajar pemboleh ubah bebas ataupun pemboleh ubah tidak bersandar, independent variables, digantikan dengan X simbolik dalam bahasa
statistik lah. Biasanya dalam buku metodologi yang statistik kadang pakai simbol X. Kemudian kita ada dua ni, dia menjadi sokongan. Dalam bahasa Melayu kita panggil sederhana, penyederhanaan. Okay, moderating. Okay, berkaitan antara moderating, adanya kawalan di situ. Alhamdulillah. Kemudian kita ada mediating variable. Bahasa Melayu dia kalau salah mohon maaf kan, kita panggil mengubah pengganggu kan, mediator. Jadi kita kena bezakan berkaitan dengan moderator dengan mediator. Nanti Pak Cik bagi sedikit contoh. Okey, jadi kita akan cover empat pemoleh ubah utama yang perlu, wajib lah senang cerita, bagi orang kuantitatif, malah orang kualitatif pun. Saya tahu dalam empat ni kan nanti ada orang kualitatif, pelajar-pelajar kualitatif tak refer video dan slide untuk orang kuantitatif, dan orang kuantitatif tak refer slide dalam kualitatif. Sama je macam pakcik dulu-dululah. Bila awal 2000-an dulu. Jadi kita khusus je, aku orang kuanti baca kuanti, orang kuali orang kuali. Tapi bila kita nanti dah ada doktorate, nanti bila jumpa dengan kawan-kawan kita, bila orang tanya kita, kita tak tahu nak membezakan, tak tahu pula, aku buat kuantitatif je, aku pakai korelasi je. Tak payahlah kau buat bukan pakai korelasi, ikut je macam aku, senang. Jadi kita bagi excuse lah, kita cuma jawab apa yang kita tahu. Tapi kita tak boleh nak ada kepelbagaian dari segi ikutkan situational ataupun persoalan yang ditanya. Itulah ahli kawan tu. So kita kena tahu, yang ni kualitatif, yang ni experiments. Macam ni you nak bina satu teori baru. So kita boleh gunakan grounded theory. Contoh macam tu lah lebih kurang. Okay? Jadi kita kena belajar semua. Begitu juga orang kuantitatif, kita kena belajar juga dalam kualitatif. Ikhlas pakcik nak sebut. Beza. Kalau pakcik tak buat Islamic Economic punya PhD tu, kalau pakcik tak turun padang pergi field work, saya rasa banyak benda yang pakcik tak belajar lah, pakcik tak tahu yang berkaitan dengan, especially dalam kualitatif lah kan. Sebab knowledge kuantitatif dengan, yelah, bila buat engineering ni kita lasak sikit kan. Jadi kita dah kuat dan tu. Tapi bila masuk dengan absorb humanistic dalam research, jadi macam luas lah. Okay, sekarang dah integrated. Kita dah mula dah. Okay, kalau kajian macam ni aku ada options. Aku nak buat scientific ke, aku nak buat humanistic. So kalau aku integrated, menarik. Kita boleh jadi multiple method, jadi mixed method. Orang yang tak biasa akan rasa susah, tapi sebenarnya tak susah mana pun ya. Tapi kita kena faham, dalam mixed method dan multi method tu pun banyak option lagi, banyak jenis lagi. So bila kita agak terpencil akan berbeza, mula kita berhadapan dengan kompleks. Bila kompleks, apa yang kita buat tu agak terpencil, iaitu agak berbeza dengan orang lain. Sebab tu kalau benda-benda macam tu dibenarkan dalam metodologi, tapi dalam buku research methodology not explain, kita kena baca jurnal. Sebab tu kadang-kadang kita dibenarkan membuat justifikasi. Okay? Kemudian kita go through one by one lah kan. Walaupun secara umumnya ramai dah tahu dah apa itu IV, apanya DV. Okay. Kebanyakan situasi dalam apa keadaan pun kan, baru-baru ni pun student Viva dan sebagainya, memang kita nak tahu jugalah dia punya problem statement. Jadi bila tengok problem statement tu, sebab kita tahu research dia very basic, iaitu pakai IV dan DV. Jadi dia ada independent variable dengan dependent variable. Jadi kita nak tengok perkaitan IV DV yang dia tulis ikut sequence dalam objektif dalam persoalan kajian tu match tak dengan problem statement. Jadi bila kita tengok kat situ, kita tanya balik, apa perkaitan masalah kajian ni dengan penentuan IV dan DV dalam kajian? So dalam DV kajian ni you sebut you nak pakai organizational performance. Jadi bila saya tengok dalam problem statement tu, tak nampak pun ada masalah ataupun ada isu dekat organizational performance. You duk cakap organizational tu bagus, kita boleh pakai tu, kita boleh pakai ni. So kalau organizational tu dah bagus, kenapa nak kaji lagi? Dia mula blank sekejap lah. Dia kata tak boleh ke nak kaji? Bukan tak boleh, research boleh, cuma kita orang tanya, kenapa nak study pasal organizational performance ni? Tak lengkap ke? Ada kekurangan ke? Kena upgrade ke? Sampai nak kaji. Okey? Dan IV tu, independent variable tu, boleh menjadikan punca kepada output atau outcome yang ada dalam DV.
Contoh dia sekarang organizational performance. So dalam keadaan COVID-19 ni, kita punya profit ataupun performance kita sedikit menurun. So macam mana nak atasi organizational performance ni? So kita perlukan beberapa variable lain yang boleh dipanggil sebagai independent variables. Contohnya memulakan perniagaan secara online. Okey, yang memulakan perniagaan secara online tu IV, dan nak meningkatkan performance tu DV. Jadi yang harus dibincangkan sekarang ni adalah permasalahan kepada prestasi organisasi itu. Dan nak cerita kelebihan dalam kajian lepas telah membuktikan perniagaan secara online tu bagus, dapat meningkatkan prestasi syarikat. Jadi kita bolehlah testing, uji. Jadi kat sini perniagaan secara online tu solution. So solution tu diterjemahkan dalam bentuk independent variable sebab dia boleh mengubah. Dia yang perlu berubah. Kita yang berubah kepada perniagaan secara online. Outcome kita tu akan dapat kesannya, sama ada buat online tu lagi jahanam ataupun lagi teruk bisnes kita ataupun akan meningkat. Bila terang macam tu baru dia faham lah. Saya ingat penyataan masalah ni apa masalah dekat industri, saya ceritalah masalah kekurangan pekerja lah yang apa. Jadi saya faham benda tu semua indirectly. Memang masalah kekurangan pekerja boleh jatuh dekat performance. Tapi sebenarnya kita nak jelas betul-betul apa benda yang you nak kaji, apa permasalahan dia. Kalau betul berkaitan dengan pekerja, kita boleh kaji pasal job performance dia. Tak payah study pasal organizational performance. Kat situlah bila kita jumpa kan. Kadang-kadang seronok juga Viva ni, bagus juga proposal defend lah, especially sebelum pergi Viva kan, buat secara kerap kolloquium. Jadi kita boleh identify mana-mana kelemahan yang dia ada. Okay, izinkan pakcik cerita, kalau tidak akan nanti panjang pula jadi kan. So pemboleh ubah bersandar DV, saya baca kan dari segi bahasa teknikal dia. Bila sebut definition, kita ada operational dia kan. Perubahan yang berlaku kerana, maksudnya perubahan lah outcome tadi, output kita akan berubah sama ada naik ataupun turun. Contoh, okey, yang dipengaruhi oleh pemboleh ubah lain. Kebiasaannya dalam kajian kuantitatif ni, pemboleh ubah lain tu disebut sebagai independent variables. Pemboleh ubah bebas, apa-apa saja. Jadi apa-apa solution yang bagus, apa-apa pemboleh ubah yang bagus boleh untuk menambah baik atau menyelesaikan DV, boleh digunakan dalam kajian. Justru itulah banyaknya kajian-kajian yang PhD ni pergi mencari literature review, especially cari theoretical, cari model, cari framework daripada previous study yang boleh mendasari kajian dalam penentuan independent variable. Itu first step. Mencari teori dan konsep yang bersesuaian untuk mewakili dia punya independent variable yang mana boleh memberi kesan yang positif, biasanya nak positif lah, kepada kita punya dependent variable. Jadi kita boleh kata dependent variable ni akibat dan juga kesan yang diterima hasil daripada pemboleh ubah bebas tadi ataupun tidak bersandar tadi. Okey, pemboleh ubah yang diramalkan oleh penyelidik, biasanya kita memang bukanlah ramal Pak Nujum, bukan. Kita meramalkan kita boleh selesaikan masalah ini, iaitu DV tadilah, dengan menggunakan variable lain ataupun konstruk lain. Jadi kita tu ramal lah. Lepas tu kita kena testing. Jadi pemboleh ubah yang diramalkan oleh penyelidik kita akan berubah hasil daripada ataupun sebagai daripada tindak balas oleh perubahan dalam IV. Jadi bila kita buat IV tu akan mengubah kita punya DV tu. Nampaklah association dia. Tapi kalau dalam bahasa pasar nak faham, dia boleh sebenarnya dalam research pusing balik 360 darjah pun boleh. Tapi secara asas, sebab pakcik nak cerita yang asas, kalau apa-apa yang kita nak buat dia menjadi outcome, impact, kesan, akibat yang terakhir itu adalah performance. Contoh dia lah kan, bila saya berniaga, saya nak keuntungan. Jadi keuntungan itulah DV. Kalau saya nak belajar PhD, saya nak dapat graduate on time. So pencapaian graduate on time itulah result GOT itulah adalah DV. Okey, kalau saya kalau saya buat satu kerja dapat meningkatkan saya punya kepuasan ataupun meningkatkan motivasi, itu semua DV. Jadi apa yang boleh mengubah motivasi saya? Apa yang boleh mengubah pencapaian saya? Apa yang boleh mengubahkan kepuasan saya? Kita boleh guna pemboleh ubah lain
Bila dalam research, kita kena matang. Kita kena ada satu pembacaan yang diwakili oleh theoretical dengan conceptual. Jadi kita kena bacalah bahan-bahan utama. Dalam setiap bidang ilmu ada asas dia, ada prinsip dia, ada fundamental dia. Jadi kita kena refer yang itu. Okey? Itu adalah DV. Jadi IV agak mudahlah bila kita dah faham DV, IV. IV ni lah yang orang kata sebab dia, penyebab dia, berpunca daripada dia lah. Yang dia tadi akan mengubah kepada DV. Jadi justru tu penyelidik kena berhati-hati. Tersalah pilih IV, automatically akan memberi kesan kepada DV. Secara umum, secara general dia, kalau dapat memberi kesan kepada kita punya DV, dia akan memberi kesan kepada kita punya tesis. Dia tidak boleh menjawab kita punya research question. Dia bertentangan dengan penyataan masalah. Jadi bila saya tengok kajian-kajian orang kuantitatif ni, bila pilih IV, paling banyak boleh tak pakai sikit. Teori ni pakai 8, saya nak pakai 5 je. So kita cuba nak cari jalan senang, tapi kita tak apa nak jelas kenapa kita kena pakai 8, kena pakai 5, kena ubah sikit, adapt ikut situation. Sebab literature cakap macam ni, kalau industrial macam ni, ada yang dah buat need analysis awal-awal, ada yang dah buat preliminary studies. Baguslah kita tengok condition dekat industri, apa yang berlaku. At least kita tak nak lah jadi macam buat something yang not relevant, yang walaupun literature current 2020, tapi go to the base industry, benda tu tak apply, benda tu tak guna. Kita tak nak juga ada masalah yang tu. Okay, jadi IV ni dia adalah pemulih ubah bebas ataupun pemulih ubah tidak bersandar, yang merupakan pemulih ubah yang berubah. Yang berubah atau satu perkara yang anda ubah, yang kita nak ubah, yang menjadi sebagai sebab atau punca kepada kesan yang diterima oleh DV nanti. Jadi kita boleh katakan IV itu adalah sebab. Jadi sebab dan kesan atau akibat tu kepada DV. Itu kalau nak tengok pasal hubungan lah. Jadi mudahnya dalam research ni nak selesaikan masalah. Betul. Kita kena kita kena structure kan, kita kena jelaskan masalah, apa masalah kita. Dalam research tu nombor satu, you kena jelaskan you punya masalah. So macam mana you nak ukur masalah tu. Sebab tu dependent variable dia panggil juga measures. Ukur, macam mana nak ukur. Jadi penting masalah perlu diukur. Kalau masalah tak boleh diukur, kita tak boleh buat penyelidikan. Jadi diukurkan itu kalau dalam kuantitatif, kalau sebut variable dia jadi dependent variables. Okey, sesuatu yang boleh mengubah dependent variable kita panggil solution. So solution tu diganti dengan beberapa ataupun satu atau beberapa pemulih ubah yang boleh panggilkan sebagai independent variable. Dan daripada variable ni, selain daripada dia boleh mengubah, juga dipanggil dalam term kita panggil control. So kita boleh berubah dan kita boleh kawal. Sebab tu dalam research ni ada limitation dia. Sebab tu dia ada panggil scientific. So kita kena cari benda-benda yang relevan saja dalam situational. Sebab tu setiap pemilihan kita ditanya ada teori tak, ini based on what. So macam mana dengan literature review, ada support tak, ada justifikasi tak. Itu sebab dia. Sebab kita nak you controls you punya independent variable tu. Okay. Kemudian kita ada dua faktor tambahan. Kadang-kadang dipanggilkan juga sebagai tambahan independent variables. Pakcik mulakan dulu dengan moderator, pemulih ubah pengantara, dikenali sebagai pemulih ubah penyederhana, tidak boleh menjadi hasil kepada IV. Nanti pakcik explain, dia tidak boleh menghasilkan IC pada DV. Dia duduk di tengah-tengah tau. Moderator ni di tengah, dia rentas. Fungsi dia untuk mempengaruhi, contohnya mempengaruhi arah atau kekuatan hubungan, sama ada dia meningkatkan atau mengurangkan kekuatan hubungan antara IV dan DV. So dengan kehadiran moderator tu, dia dapat mengubah dari segi kekuatan hubungan. Kita dah ada IV dan DV, jadi kita rentas tengah-tengah tu ada moderator. So dengan kehadiran moderator itu, sebenarnya dia mampu tak nak mengubah kekuatan hubungan ataupun kekuatan kesan atau kekuatan pengaruh antara IV dan DV tadi. Okey. Tetapi moderator dia tidak boleh memberi kesan kepada IV. Dan moderator tidak boleh memberi kesan kepada DV. Tetapi dia boleh memberi kesan kepada perhubungan antara IV dan DV dengan kehadiran moderator, kehadiran dia tadi.
Tapi dia secara singlenya dia tidak memberi kesan pada IV, dia tidak memberi kesan pada DV. Dia sebagai moderator, kehadiran dia dalam nak kontrol, nak jadi apa? Kesedanaan tadi dari segi perhubungan antara IV dan DV. Okey. Ambil satu contoh lah kan. Contoh ni dalam buku mana saya baca, buku lokal lah. Dia macam ni. Kalau dari segi pencapaian lah, kita ambil umum lah ya, pencapaian. Contohnya kita kata nak faham tesis. Kita spesifik lah. Kita nak faham dan nak tulis bahagian metodologi penyelidikan. Itu kita punya DV. Kita nak faham, kita nak jelas bagaimana nak menulis metodologi penyelidikan. Ni spontan ni. Jadi beringat pula bab ni kan. Jadi macam mana kita nak betul-betul faham dan jelas nak menulis metodologi penyelidikan. Jadi kita tahu kalau tengok dekat bab 3, paling banyaknya adalah baca buku research metodologi. Kita kata mungkin banyak lah. Banyaknya baca buku research metodologi. Lagi banyak kita baca buku research metodologi akan meningkatkan kefahaman dan kejelasan kita tentang bagaimana nak memahami dan jelas dalam menulis bab metodologi. Jadi apa moderator yang sesuai? Contohnya apa ya? Buku research metodologi itu kebanyakan ni dalam bahasa Inggeris. Jadi penguasaan dalam memahami term-term atau istilah dalam bahasa senang kita fahamlah in term of apa? Penguasaan bahasa Inggeris. Senang kita penguasaan bahasa Inggeris. Meletakkan moderator penguasaan bahasa Inggeris tu jadi sebagai moderator. Sejauh macam mana? Sejauh mana dia boleh kawal sama ada seseorang itu dia baca buku research metodologi. Okey, dengan dia ada penguasaan bahasa Inggeris juga. Sejauh mana dia punya faham dan jelas nak menulis bab 3. Itu tujuannya. Tapi bahasa Inggeris itu tidak memberi kesan dari segi jumlah baca buku research metodologi. Adalah kesan yang directly, tapi secara umum dia tidak. Dan penguasaan bahasa Inggeris tu tidak secara directnya diuji untuk mengukur tentang faham dan jelas menulis bab 3. Tak. Kita punya isu dia sekarang ni untuk dari segi baca buku research metodologi dan juga memahami ataupun jelas cara nak menulis bab metodologi. Okey, itu dia panggil sebagai moderator. Sebab tu dia panggil sebagai apa tadi? Moderate ataupun penyederhanaan. Okey, dia tak ganggu. Sebab tu kenapa istilah bahasa Melayu dipanggil juga mediator tu pengganggu, sebab dia ganggu. Mediator tu dia ganggu IV, dia ganggu DV. Sebab dia punya fungsi, dia punya konstruk sama je macam IV dan DV. Kalau biasanya kalau orang study SEM contohnya, dia ada beberapa IV, so dia ada beberapa mediating dan juga ada beberapa satu atau beberapa DV. Jadi dia sifat dia sama, jadi dia mengganggu. Jadi dia sebenarnya dia akan mengganggu dari segi hubungan. Jadi bila disebut dalam modeling, kalau guna mediator contohnya, IV dapat memberi kesan kepada mediator. Dan mediator pula mempunyai boleh buat gambar anak panah, nak tunjukkan kesan kepada dependent variable. Kemudian mediator juga menjadi sebagai perantara, sama ada dengan kehadiran mediator ni sejauh mana dapat mengubah kesan, mengubah pengaruh antara IV dan DV. Itu secara mudah lah. Contoh dia macam ni lah kan. Okey, kalau you faham satu bidang, tak ada spesifik, kita panggil ISO lah kan. ISO environmental kan, 14001. Okey, jadi environmental punya ISO. Jadi kita boleh tanya dalam soal sidik, ada ke tak ada? Ada ataupun tak ada. Okey, jadi kalau tanya ada dengan tak ada tu, kita boleh jadikan ISO tu sebagai moderator. Company ni ada moderator, ada ISO environmental ataupun tak ada. Dia jawab ya atau tidak. Kalau gitu je bentuk soalan dia, itu sebenarnya moderator. Sebab kita letak moderator kita ada ISO. Dengan ada ISO dapat memberi kesan tak performance syarikat. Contoh. Tapi kalau sebenarnya dalam ISO ada macam-macam komponen. Dalam ISO ada beberapa variable. Contoh variable dia technicals, document, standards, regulations, polisi. Jadi dalam ISO terbahagi kepada 5 pemboleh ubah. 5 factors.
Itu bersifat mediator. Sebab dia dah jadi bersifat dari segi teknikal dia ada beberapa faktor lain. Jadi dalam kajian ni sekadar nak tahu kehadiran ISO ni betul ke dapat memberi kesan kepada praktis dan performance. Nak tahu itu je. Tak payah pakai mediating, pakai moderator sahaja. Tapi kita nak tahu betul ke ISO ni yang komponen dia terdiri daripada standard, technical, prosedur, policy, requirement ni semua ni bersesuaian untuk jadikan sebagai perkaitan antara kita punya main associate tadi. Jadi dua persoalan tu. Sebab tu soalan Viva akan ditanya dua keadaan tu secara umum, bezakan dalam bahasa mudah apa itu moderator dengan mediator. So dalam kajian ni, you punya permasalahan kajian tu, you nak uji mediator tu adakah nak tahu secara umum atau secara spesifik. Nak tengok juga sama ada you nak tahu je ataupun you nak tahu kesan dia, kesan kepada hubungan. Okey, itu dari segi bahasa mudah Pakcik sebut dari segi bahasa term. Dalam buku tulis macam ni. Okey. Jadi fungsi moderator mempengaruhi arah atau kekuatan hubungan macam sebutkan tadilah, sama ada dia meningkat atau mengurangkan kekuatan hubungan antara IV dan DV. Okey, biasanya moderator ni dia punya isu dia adalah ataupun dia nak boleh menentukan, dia nak menentukan bila, when dan pada what, pada tahap kesan tertentu yang berlaku. So dia nak tahu bila dan pada tahap apa kesan tertentu berlaku. So dia when and what. Okey, bila dan pada tahap apa kesan tertentu berlaku. Itu moderator. Jadi, tapi kalau mediator dia menentukan, ni mediator menentukan bagaimana dan mengapa kesan tertentu berlaku. Kan beza tu. Kalau kita nak tengok when and what, dia sesuai dengan moderator. Tapi kalau kita nak tahu why dan juga bagaimana, how, mengapa kesan tertentu berlaku, kita kena pakai mediator. Jadi apa definisi mediator? Pemulih ubah pengganggu adalah pemulih ubah lain yang mempengaruhi pemulih ubah bersandar melalui pemulih ubah bebas. Pemulih ubah lain lah antara perhubungan antara IV dan DV tadi. Okey, boleh menjadi hasil atau kesan atau akibat yang disebabkan oleh perubahan sebab daripada IV tadi yang menjadi sebab kepada kesan DV. Okey. Jadi pertimbangkan dia sebenarnya dia dipanggil juga pertimbangan. Mediator jadi pertimbangan kepada hubungan itu. Sebab tu bila kita buat mediator, dia ada common 3 istilah kita panggil. Sama ada dia panggil full mediator, partial mediator ataupun not mediator. Jadi dia jadi pertimbangan. Kehadiran dia bagi mediator, dia ni mediator yang bersifat full, partial ataupun not mediator. Sebab tu dia panggilkan pertimbangan. Jadi itu beza dia antara moderator dan mediator. Nanti kita akan go through lebih detail lah. Dalam slide ni pun nanti dah belakang-belakang nanti ada saya tunjukkan gambar rajah modeling. Di kat situ you boleh bezakan antara kalau pakai satu IV, satu DV macam mana. Saya pakai 2 IV, 2 DV. Pakcik saya tunjukkan gambar rajah. Yang tu kena tengok slide lah. Mungkin video, mungkin pakcik explain saja. Okay. Jadi yang pertama dah selesai dah, iaitu tentang pemulih ubah. Okay. Cara nak faham. Dia cara nak faham ni dia macam pakcik sebutkan tadi lah, dia kena faham dalam bahasa-bahasa yang mudah. Okey, apa tu DV, apa tu IV. Kalau kita buat research sebenarnya masalah tu, saya kata pernyataan masalah bukanlah kita mencipta suatu masalah. Kadang-kadang masalah tu dah lama. Daripada tahun 1960-an, tahun berapa sebelum kita merdeka, semua nak kaji meniaga dia punya masalah performance sampai 2020 ni performance. Kita bukan nak mencari keunikan pada permasalahan, tak. Permasalahan itu sama je, tetapi solutionnya berubah. Sekarang zaman COVID-19 dengan penggunaan teknologi, zaman dulu bezalah, orang berniaga naik kuda kan. Sekarang orang berniaga guna alam maya je. Yang penting ada data. Kan? Jadi berbeza. Jadi kita, yang berubahnya adalah IV. IV ni yang menjadi sebab, menjadi punca kepada kita punya DV. Jadi kadang-kadang tak perlu risau sangat pasal apa yang kita nak kaji, nak jadikan DV atau masalah tu. Yang kita kena kaji dengan keadaan persekitaran kita, dengan limitasi yang berlaku, pergolakan dalam politik, pergolakan dalam ekonomi, dalam sosial dan teknologi dan kelestarian.
apa option yang ada dalam masa yang sama. Dalam konteks akademik ada dua situation dipanggil pengetahuan, sama ada dah ada atau belum. Kalau dah ada, kita testing saja, buatlah kuantitatif. Kalau benda tu belum ada, benda tu kompleks, tak jelas lagi, maka buatlah kualitatif, explore lah korang. Jadi kena faham lah, benda tak jelas, benda kabur, nak juga buat kuantitatif. Macam mana teori pun tak ada lagi. Kan? Jadi kena faham benda-benda basic tu. Okay? Hipotesis. Okay, secara basicnya hipotesis ni adalah benda yang bahasa mudah dia, kita ada objektif kajian. Objektif kajian kita mungkin dua je. Kalau siapa yang buat kuantitatif, saya akan kata buat satu cukup. Jadi apa objektif saja? Untuk menyiasat kesan secara langsung dan tidak langsung antara sebut semua variabel. Macam tu dah lah objektif, simple, jelas. Apa objektif kajian? Aku nak tengok hubungan langsung dan tidak langsung antara tiga pemboleh ubah utama aku ni. Okay, clear and cut. Betul? Sekarang nak buat apa? Sekarang nak buat persoalan kajian. Dalam persoalan kajian tu menimbulkan beberapa, mungkin satu objektif akan ada 5 persoalan kajian. Ini kena tengok mazhab jugalah, sebab ada setengah universiti kena banyak objektif boleh level PhD. Saya tak setuju at all. Satu pun dah cukup dah kelas sebenarnya untuk PhD. Sebab kita bukan melihat pada objektif, kan proses. Objektif PhD satu cukup lah, tapi dia kembangkan menjadi persoalan. Ada orang dia panggil flat rate. Flat rate 10 objektif, 10 research question, 10 hipotesis. Macam tu lah, tak ada shape, straight. Dia patutnya research dia seni. Sejauh mana you kembangkan supaya orang faham, you ada satu objektif. Kita ada satu objektif dia. Apa objektif dia? Saya nak tamatkan saya punya tesis, saya nak siapkan saya punya PhD. Satu je. Satu je objektif. Apa persoalan yang timbul dalam menyiapkan you punya objektif tu? Ada beberapa. Jadi ada beberapa. Okey, siap kita punya beberapa dalam persoalan, terjawablah kita punya objektif. Okey, sebab tu kalau you ada whiteboard, you kena lukis dari kiri ke kanan. Right. Kita dalam sebuah hipotesis kita kena belajar lah. Okey, ini dia ada banyak macam istilah lah, tapi kita go through the basics lah. Basics maksudnya pakcik sendiri belajar masih kat matrix. So benda ni dah dengar dah. Ada hipotesis null, dah ada hipotesis alternatif. Okey, dalam statistik kalau kita nak faham betul-betul, dia kena logik. Dia kena faham dari segi logik. Bila orang faham secara logik dan saintifik, dia akan jadi mudah. Tapi kena faham lah, dia kadang-kadang istilah ni kena faham maksud dia, operational dia. Kalau tak faham operational dia, kita cuba bahasa kamus, jadi terbalik. Kan? Kita tengok apa maksud alternatif. Alternatif tu maksudnya berlainan. Jadi itu ya, jadi terbalik tu. Sama juga lah kalau belajar account, debit and credit. Kalau salah faham, salah dari segi bahasa, terbalik. Jadi kita kena belajar kan. Walau nampak senang, ada dua, null dengan hipotesis, null dengan alternatif. Null tu kosong, apa ni alternatif tu pilihan. Jadi apa dia? Cara sekarang kita nak jawab, nak accept yang alternatif ke, nak accept yang null, nak reject yang null ke, nak reject yang ni. Okey. Kita cerita yang asas dulu, nanti baru pakcik cerita yang kompleks. Okey? Alright, dari segi hipotesis null, kadang-kadang tulis NULL, ada tulis N huruf kecil. Okey, hipotesis null adalah, ataupun kadang-kadang tulis kosong kan. Hipotesis null adalah andaian yang menyatakan tiada hubungan antara satu masalah ataupun saya bracket akibat dengan punca sesuatu fenomena, atau tiada hubungan antara pemboleh ubah bersandar dengan pemboleh ubah IV. Senang cerita, kalau dalam satu kajian kita ada IV dan DV, ini hubungan antara IV dan DV. So dia punya hipotesis null tu tiada hubungan. Ini pakcik nak jelaskan, kita faham dulu, lepas tu kan pakcik explain. Okey, contohlah pakcik ambil satu contoh kan. Faktor ketiadaan program pembangunan halal di negara asal menyebabkan pelajar siswazah di Filipina datang ke Malaysia untuk mencari ilmu dan menyambung pengajian. Oleh itu, hipotesis null boleh kita bentukkan. Kita kata tiada hubungan. Saya katakan hipotesis tadi null kan, tiada hubungan kan. Tiada hubungan antara ketiadaan program pembangunan halal di negara asal iaitu di Filipina tadi dengan kedatangan pelajar siswazah yang banyak, yang ramainya di IPT Malaysia.
Itu namanya hypothesis null. Maksudnya tiada hubungan. Okey. Kita bagi pula hypothesis alternatif. Dia punya lawan dia. Kalau tadi null tiada hubungan, alternatif adalah andaian yang menyatakan wujud hubungan antara pemboleh ubah tadi, iaitu IV dan DV. Contoh tadi, faktor ketiadaan program tadi kan, yang pembangunan halal tadi, kita bina pula hipotesis alternatif dia. Wujud hubungan antara ketiadaan program pembangunan halal di negara asal dengan kedatangan pelajar siswazah dari Thailand ke IPT Malaysia. Okey, saya nak kena jelaskan kat sini. Dia teori dia macam ni, tapi you kena faham dia macam ni. Okey, kita faham secara asas. Kalau kita tengok dekat literature review ataupun melalui pembacaan kita, benda yang pertama yang kita boleh faham adalah kalau benda kita nak kaji bersifat positif macam tadi, ada hubungan, kita jadikan hipotesis alternatif. Kalau yang bertentangan, kita letak sebagai hipotesis null. Itu asal. Tetapi bacalah literature review. Kalau dalam literature review mengatakan secara faktanya tiada hubungan, memang fakta ni dari segi teori ataupun daripada literature review mengatakan tiada hubungan, maka kita punya hipotesis adalah tiada hubungan. Ini yang susah ni. Ini yang mula jadi bergaduh ni. Okey, dia macam ni. Dalam bahasa lain, apa saja yang teori sebut, okey, apa saja yang literature review yang kata dari segi pemberat ramai yang menyokong, apa saja kata literature review, apa kata dia jadi kata theoretical, jadikan hipotesis alternatif. Bertentangan dengan teori dengan literature review, dia jadi hipotesis null. Yang ni bergaduh ni, kadang-kadang orang statistik pun bergaduh. Okey, jadi kita kena faham apa maksud hipotesis alternatif, apa maksud dengan hipotesis null. Okey, dia maksudnya dia kata tiada hubungan ataupun tidak tu, tidak ada hubungan, tiada perbezaan yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam teori. Sebab tu dalam kualitatif tak ada hipotesis null dengan alternatif ni. Sebab semua benda nak tentukan macam mana, literature review pun sama-sama lagi. Kita kena explore dapatan kita ni lah yang baru kita tahu sebenarnya, kita boleh jelaskan sebenarnya. Macam mana kita nak bangunkan hipotesis? Kenapa orang kuanti boleh? Sebab orang kuanti dah ada teori dia, dah ada literature review, banyak dah kajian luar negara dah buktikan dia signifikan dan sebagainya. Jadi apa saja kenyataan dalam teori, dalam literature review, dia akan jadi hipotesis alternatif. HA tu. Okey? Berlawanan dengan dia. Tak bolehlah hipotesis kalau kat bawah tu hubungan, takkan null pun hubungan, dia kena lawan. Satu ada wujud hubungan, satu lagi tiada hubungan. Jadi kita nak tentukan tiada hubungan tu duduk kat alternatif ke ataupun duduk kat null. Kita kena faham rujuk. Kita ada keputusan, ada setengah research memang dapatan dia balance. Yang tak ada hubungan ada 5, yang ada hubungan ada 5. Jam. Susahnya aku ni. Aku nak pilih yang mana ni? So kita kena decide. Macam mana nak decide? Berdasarkan you punya problem statements, berdasarkan you pegang pada theoretical dengan konsep. Kalau tanya saya kalau selaku supervisor, kalau student saya, you kena faham betul-betul, you tengok situational sekarang, mana pemberat dia. Kalau kata berat dia kata ada hubungan, betulkan keseimbangan literature review tu. Biarkan you cerita 5 yang kata positif ada hubungan tu, yang tak ada hubungan tu buang 2. Biar 5 lawan 3. Kita nampak, kita nak tunjukkan dalam literature review, lebihkan kepada hubungan. Okey, tetapi ada kajian yang memang nak duduk tengah-tengah. Dia nak uji. Dia tak bersifat positif dan dia tak bersifat negatif. Dia nak uji, dia nak explore. Okey? Itu tak apalah. Tapi kalau tanya saya berhadapan dengan beberapa situasi student yang buat macam ni. Kadang-kadang bila saya tengok kat Viva, saya nasihatkan dia, okay, aku faham kau researcher, kau biasa dengan R&D dekat industri. Dalam akademik ni, dia orang pegang pada teori base. Jadi kau kena faham. Saya pakcik pun dah duduk kat tempat dia. Jadi memang boleh jadi pening kita benda ni. Tapi saya advise, bacalah buku satu, biasa itu saya sadang ni apa, Julie Pallen.
dia cadangkan beli buku tu ikut assumption dia, follow je yang tu. Kat situlah dia kata senang ikut satu scholar, jadi ikut je. Jadi kat situlah dia dapat siap dia punya thesis kan. Kalau ikutkan dari segi logik industri, ada benda yang kita tak setuju. Jadi sebab tu pakcik nak sebutkan interpretations. Dalam dua situasi, kalau you tengok kebanyakan buku akan sebut bila hipotesis null, dia merujuk kepada tidak ada perbezaan, tidak ada hubungan, tidaklah. Tapi bila sebut hipotesis alternatif ni, terdapat hubungan, terdapat perbezaan, terdapat kesan, macam-macam lah. Jadi yang tidak tu null, yang tu. Tapi pakcik nak tunjukkan dalam penyelidikan sebab dia kuantitatif, kita nak testing teori. Ingat tu kita dah belajar. Okey, kita dah belajar didaktif. Jadi kita kena faham apa yang literature review sebut. Okey, sebab kita dah pakai positivism. Jadi positivism kita dah ada teori, kita dah test teori. Jadi dekat sini kita kena apa saja yang literature review dan teori sebut, itu juga kita setuju, kita akan letak sebagai hipotesis alternatif. Bertentangan tu null. Okey. Bab ni kalau you baca buku memang ada bergaduh sikit. Jadi kalau kata you all tidak setuju dengan pandangan pakcik, it's okay. You boleh refer mana-mana scholar, mungkin you gunakan kaedah satu tadi. Yang tidak tu null, ya tu alternatif. Tapi kalau you baca jurnal, saya ni memang baca jurnal. Kita ada banyak jurnal yang berkaitan dengan kuantitatif jurnal, methodological jurnal. So kita bukan hanya pada baca buku je, kita baca pada jurnal. Sebab jurnal pun kita jumpa benda-benda yang baru. Daripada jurnal tu lah baru pakcik faham. Okay, aku faham, bukan nak menghafal je. Macam kita belajar account dulu kan, debit, credit, duk hafal je. Jadi bila kita apply, baru kita faham situasi dia macam ni. Okey? Yang tu yang pakcik cerita tadi dari segi sudut nak memaham. Ada orang sampai sekarang dia tak faham lagi. Dia duk hafal je. Null dengan hipotesis alternatif tu. Ataupun dia panggil, kadang-kadang ada nama lain dia sebutkan hipotesis alternatif tu disebut sebagai hipotesis penyelidikan. Nama dia. Okey? Okey, kemudian ada lagi dua hipotesis yang you kena belajar, iaitu nama dia ini dalam tadi lah, bila you dah faham null dengan alternatif, you kena faham yang ni pula sebab ini penting juga. Dipanggil hipotesis terbuka dengan hipotesis tertutup. Okey, kita faham ni. Untuk faham yang ni saya tambah satu lagi ilmu. You faham tak soal sidik terbuka dengan soal sidik tertutup? Kan? Kalau soal sidik tertutup tu, maksudnya benda yang kita consider dia, apa yang kita jawab tu based pada tik-tik, antik dia. Kalau soal sidik ada soalan terbuka, maksudnya ada soalan yang kena terang. Apa pandangan anda? So dalam soal sidik tu ada soalan terbuka. Jadi kita kena boleh tulis penjelasan ataupun pandangan kita dekat situ. Okey, dalam kes ni bila kita buat hipotesis, dia ada istilah terbuka dan tertutup. Kalau tertutup tu macam kuesioner tadi, tertutup kita cuma tik saja ataupun lorek yang mana kita nak jawab. Bila sebut hipotesis tertutup, statement hipotesis tu clear. Disokong dengan teori, disokong dengan literature review, itulah statement dia. Itu namanya hipotesis tertutup. Hipotesis terbuka dia macam samar-samar lagi. Kadang-kadang orang buat hipotesis ni, kalau tengok orang buat research, ada hipotesis dia general, umum. Ada yang hipotesis dia spesifik. Yang umum tu kita boleh katakan dia tidak dapat support teori dengan literature review yang cukup. Jadi sebab tu hipotesis dia terbuka. Okay, tapi kalau cukup dengan teoretikal dengan literature review, kita panggil hipotesis tertutup. Okay, kat situ nak beza dia. Benda tak payah tulis dalam tesis, kokot nanti orang tanya, you ni pakai hipotesis tertutup ke terbuka? Terbuka, dah agak dah. Sebab tu aku baca kau punya literature review tak ada support. Susah aku nak faham kau punya hipotesis. Rupanya pakai hipotesis terbuka. Kau faham? Maksudnya hipotesis terbuka ni dia dah menghampiri kualitatif sebab ada pandangan yang tak setuju. Kalau you nak buat jenis yang terbuka ni, better buat kualitatif. Tapi kalau dia buat mixed method, tu yang kita consider tu. Bila kan mixed method kan dia saling lengkap dan melengkapi. Tu kita akan belajar extend nantilah. Jadi bila dah faham tentang asas tu, saya cerita dalam bentuk slide lah. Dalam penerangan saya tu kena support dengan slide juga. Jadi hipotesis terbuka, saya cover yang terbuka dulu. Okey, dalam hipotesis terbuka, pemulih ubah belum dikenal pasti hubungan dan belum dijangka secara tepat.
Maksudnya dari segi perkaitan tu, kita nak buat hipotesis tu, dia tidak ada perkaitan hubungan yang secara tepat, sebab belum pasti lagi. Contoh dia, faktor pembangunan pendidikan. Ini faktor pembangunan pendidikan di negara jiran menyebabkan pelajar siswazah dari ASEAN datang ke Malaysia. Nanti cuba faham ni sebab ini akan boleh bezakan kita nak faham yang terbuka nanti. Yang tertutup. Yang terbuka ni adalah dia punya contoh faktor pembangunan pendidikan di negara jiran menyebabkan banyak pelajar siswazah di ASEAN datang ke Malaysia. Okey, macam mana nak buat hipotesis? Okey, hipotesis null dia tiada hubungan. Ni asas lah. Tiada hubungan antara faktor pembangunan pendidikan di negara jiran dengan kedatangan pelajar dari negara tersebut. Pelajar siswazah lah kat sini. Okey, wujudnya hubungan antara faktor pembangunan pendidikan di negara jiran dengan kedatangan pelajar siswazah di negara tersebut. Nanti pakcik bagi slide yang baru sebab kadang-kadang bila buat video ni baru nampak ada typo sikit-sikit. Okey. Kemudian kita tengok pula hipotesis yang tertutup, tapi saya nak conclude yang hipotesis terbuka tadi. Jadi kita ketahui kita tak pasti, benda tu kabur lagi. Okey. Jadi saya buat conclusion bahawa hipotesis terbuka belum dapat dipastikan secara tepat yang mana pelajar siswazah tersebut sama ada daripada negara jiran. Kan sebut daripada negara jiran di ASEAN. Siapa? Singapura ke? Thailand ke? Filipina ke? Brunei ke? Kan kabur lagi. Kita cuma kata tak boleh dipastikan. Kita cuma tahu pelajar siswazah di negara jiran. Tapi kita tahu negara mana. Sebab tu dia panggil hipotesis terbuka. Sebab kita tak pasti, tak tahu. Hubungan juga belum dapat dipastikan secara tepat sama ada pembangunan pendidikan tersebut merupakan faktor dalam meningkat atau mengurangkan kedatangan pelajar siswazah. Kalau terbut tadi, dia cuma sebut faktor pembangunan pendidikan. Apa subjek dia? Sebab dia umum, dia tak tahu lagi. Kita tahu memang dalam dia sebut pendidikan ni, kita tahu Malaysia bagus. Berapa negara jiran kita pun pergi dekat Malaysia ni. Negeri mana? Negara mana? Yelah, dia datang kat Malaysia, program apa? Tu maksudnya dia belum spesifik lagi. Maksudnya dia sejenis hipotesis terbuka. Lawan dia adalah hipotesis tertutup. Dengan adanya knowledge yang didokumented dari segi tesis, buku, jurnal, polisi, maka kita kata hipotesis tertutup boleh ubah telah dikenal pasti dan ada hubungan yang dijangka secara tepat sebab dah ada teori dan literature. Jadi kita dah tukar. Jadi apa jadi? Sebab kita dah tahu boleh ubah dia. Kita mau cakap faktor ketiadaan program siswazah pembangunan halal. Tadi yang terbuka tadi cuma cakap pembangunan pendidikan, tapi yang tertutup ni kita dah tahu subjek, kita dah tahu apa boleh ubah dia. Kita kata ketiadaan program pembangunan halal. Dalam halal di negara Filipina. Maksudnya di negara Filipina tu tiada program pembangunan halal. Sebut spesifik negara sebab kita dah ada teori dengan literature. Menyebabkan banyak pelajar siswazah daripada Filipina datang ke IPT Malaysia untuk mengikuti program pembangunan halal. Itu namanya hipotesis tertutup. Okey. Jadi kalau kata hipotesis null tu tiada hubungan lah. Tiada hubungan antara faktor ketiadaan program pembangunan halal di negara Filipina dengan peningkatan pelajar siswazah di Malaysia. Kalau hipotesis alternatif, wujud hubungan antara faktor ketiadaan program siswazah pembangunan halal di negara Filipina dengan peningkatan pelajar siswazah di IPT dia. Okey. Jadi pakcik simpulkan, kalau nak buat hipotesis tertutup ni kita dah pastikan dari segi literature bahawa secara tepat pelajar siswazah daripada Filipina datang ke Malaysia nak mengikuti program pembangunan halal sebab dekat negara dia Filipina tiada program itu ditawarkan. Okey, hubungan juga boleh diuji sebab dengan ada literature review kita nak tengok secara hubungan antara ketiadaan program pembangunan halal tu kepada peningkatan pelajar siswazah daripada Filipina datang ke IPT Malaysia. Jadi kat situ dapat dilihat dah. Okey. Kita cerita implikasi. Kenapa wujud hipotesis terbuka?
kenapa wujud hipotesis tertutup? Okey, dalam satu keadaan yang mana kita testing teori ni disupport dengan baik oleh kajian literature yang lepas, kita boleh kata dia hipotesis tertutup. Sebab semua dah clear dah. Okey. Tapi ada satu kajian yang kita panggil dia menghampiri pada exploring lah, minor exploring lah. Okey. So dia memang nak jadikan hipotesis ni satu, dia panggil hipotesis ni satu term yang kita kena faham, dia adalah test, ujian, dia adalah ujian. Kita memang letak je dulu secara asas tadi kan, yang kita belajar null dengan hipotesis ni, kita letak je kalau null jadikan tiada hubungan, kalau alternatif wujud hubungan. Kita letak je statement tu, tapi kita tak tahu lagi, kita jadi orang pertama nak gunakan hipotesis ni. Sebab tu kita kena uji, sebab kita tak tahu pemberat dia ke mana, sama ada ada hubungan ataupun tiada hubungan. Sebab tu banyaknya dekat industri yang buat kajian yang bersifat terbuka, dia orang tak tahu, jadi dia try and error, test, buat lagi, uji lagi and uji lagi. Jadi untuk permulaan tak payah pening-pening, dia buat je formula bahawa null itu tiada, alternatif tu ada. Kan? Tapi bagi orang yang hipotesis yang bersifat tertutup tadi, you dah faham dah dia teori, maka semua yang dikata dalam teori dalam literature review jadikan hipotesis alternatif, yang sebaliknya jadi dalam bentuk null. Saya harap you all faham lah. Tadi pakcik telaskan dan disokong juga dengan penerangan hipotesis tertutup dengan terbuka. Kan? Nanti kalau macam tertanya-tanya, sebab tu kena dengar video, sebab yang penjelasan itu tak ada dalam slide. Sebab susah nak tulis dalam slide, nak terang lagi sedap nak cerita kan. Okey, yang last kali pakcik akan tunjukkan beberapa contoh model asas, mungkin ada banyak lagi, tapi pakcik tunjukkan beberapa. Okey, sebelum tu kena faham 3 perkara dalam kuantitatif asas je. Okey, 3 asas pun dah dapat PhD pun dah okey dah. Okey, yang pertama deskriptif. Okey, biasanya dalam bila sebut deskriptif ni ada benda-benda dalam statistik yang basic lah kan. Kadang-kadang kita nak pakai mode, median, mean, kan, benda tu minimum, mean, max, median pertengahan, mean purata, frekuensi, mode tu tadi nak tengok secara total. Jadi dalam statistik benda-benda itu kita panggil deskriptif. Okey. Dan satu lagi kajian yang biasanya kita sebutkan, kajian macam tadi lah bila sebut hubungan. Okey, pakcik cerita sikit sebab kesesuaian kepada software yang ada sekarang ni dari segi penjelasan term. Okey, bila sebut hubungan, kalau orang akademik yang betul-betul dia memang bidang kuantitatif, kalau sebut je hubungan, dia kata hubungan adalah korelasi. Okey, hubungan adalah korelasi. Sebab bila you baca buku metodologi, bila pakai regresi pun sebut hubungan juga. Ini pakcik nak jelaskan bahasa yang mudah. Tak tahulah, mungkin jadi boleh jadikan bila nak membandingkan korelasi dan regresi, kita faham macam ni je. Hubungan itu, kita pergi korelasi lain. Hubungan yang bila sebut je hubungan, dia mesti melibatkan correlation analysis. Analisis korelasi. Nanti dia adalah jenis-jenis yang disebut parametrik dengan non-parametrik. Yang itu pakcik tak cover lagi hari ni. Okay? Jadi kita sebut korelasi je. Korelasi hubungan. Jadi bila sebut hubungan ni, ada beberapa yang you kena faham. Apa impact dekat hubungan tu? Hubungan yang pertama kena jawab ada ke tak ada. So bila kita buat korelasi, kita akan jawab hubungan itu wujud atau tak wujud, ataupun ada ke tak ada. Dia jadi susah cakap tak ada tu, sebab dia panggil ada nilai perkali korelasi. Maksud nilai perkali itu 0 sampai 1. 1 tu maksimum, minimum dia 0. So kalau 0 tu tiada hubungan. Mana ada, kalau 0.000 pun still ada hubungan. Itu namanya hubungan yang sangat lemah. Sebab nilai dia 0 point something. Okey. Tapi dia hampir kepada 1, dia panggil hubungan yang sangat kuat. Okey, itu nombor 1 kena berat. Jadi bila sebut hubungan, dia ada hubungan yang bersifat ada dengan tak ada, yang boleh diukur sama ada dia sangat kuat ataupun sangat lemah. Ikutlah mana-mana sekolah. Buku kadang adalah penerangan dia. Ada setengah buku tu kata menghampiri 1 dia panggil sempurna, ada term dia. Ada yang kata sangat kuat, yang 0 tu dia sangat lemah.
Okey, itu satu. Dia ada perkali korelasi, jadi kita boleh mengukur sama ada dia hubungan tu ada ataupun tak ada, sama ada kuat ataupun tak kuat. Yang kedua, bila sebut dalam statistik, dia ada keluar simbol, iaitu positif dengan negatif. Dalam hubungan penting tu, hubungan secara positif atau hubungan secara negatif. Apa maksudnya? Kalau hubungan positif, apa yang kita buat? Kita dapat. Kita baca buku banyak, kita pun dapat meningkatkan markah periksa positif, wudu naik. Ada benda yang bersifat dia songsang, kan? Contoh harga dengan jualan. Saya menetapkan harga murah. Kan ramai orang beli kan, harga murah, jualan meningkat. Itu hubungan negatif, hubungan songsang. Jangan takut sangat tengok simbol negatif. Ada kadang-kadang kita nak tengok hubungan negatif. Kan? Tengok TV dengan pencapaian. Banyak tengok TV, pencapaian naik ke? Dahsyat tu, saya suruh anak saya baca tengok TV je kan, walaupun tak ada TV kan. Kemudian kalau kata benda tu kena faham dari segi songsang kan. Kalau sebut dalam sudut ekonomi, tak tahu kat Malaysia ni susah nak predik. COVID-19 lagi susah nak predik. Dulu senang nak baca. Kalau harga emas naik, harga petrol turun. Sekarang ni harga emas turun, petrol pun turun. Harga minyak naik, ni pun naik kadang-kadang. Itu yang bila dalam ekonomi tu kita ada model-model ekonomi baru dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Yang tu yang kita kata kena ada prediction. Okey, bila prediction sebut pun perkataan prediction dengan ataupun forecasting yang dalam bila statistik diwakilikan contoh dengan equations. Sebab tu korelasi bukan untuk buat prediction. Korelasi bukan buat prediction. Okey, jadi pakcik terangkan kat sini lah bila boleh buat korelasi. Bila ada korelasi secara minimum dia, kita ada satu IB, ada satu DV, kita kena ada dua. Kalau ada satu nak correlate dengan apa? Ataupun you kena faham, korelasi ni juga boleh diukur antara ahli keluarga dia. Contohnya saya ada 4 IV, jadi 4 IV tu saya boleh ukur. Maksudnya IV1 dengan IV2 boleh tadi korelasi. IV1 dengan IV3 boleh buat korelasi. 2 dengan 3 pun boleh buat korelasi. Jadi semua boleh buat korelasi. Jadi bila sebut korelasi, kita boleh buat tengok hubungan antara IV dengan IV ataupun IV dengan DV. Kan? Jadi dia tidak boleh buat ramalan. Okey, biasanya korelasi tidak selalu. Bila kita sebut pasal kesan ke, pengaruh ke, sebab ke, akibat, kita tak sebut sebagai korelasi. Kalau nak tahu pasal sebab, nak tahu pasal akibat, nak tahu pasal kesan, nak tahu pasal pengaruh, itu namanya regresi. Nak buat prediction, nak buat peramalan, itu regresi. Yang lepas korelasi adalah regresi. Okey, regresi kalau tengoklah, kalau contohnya tak semua yang boleh buat equation kalau simbolik tu boleh diukur. Boleh diukur contoh masa, ringgit, jarak. Biasanya kita boleh buat equation lah. Tapi kalau kata dalam bentuk sosial kan, motivasi dengan sikap, macam mana nak buat equation? Susah lah sebab benda tu bukan bersifat, dia bersifat tingkah laku, tapi dia tak sendukkan dalam bentuk numericals. Yang tu kita tak boleh buat equation lah. Buat boleh tapi nak explain macam mana kan. Contoh kita belajar dulu kan, buat persamaan serentak Y dengan X. Kita dapatkan nilai X berapa, Y berapa. Macam mana nak gantikan nilai X dengan sikap? Macam mana nak gantikan Y dengan motivasi? Susah kan. Jadi dia selain daripada nak tahukan pengaruh. Sebab tu saya sebutkan tadi kan, saya kadang-kadang saya ikut tune lah okay? Bila you pakai SPSS, kita gunakan nak pakai regressions. So biasa dalam tesis saya jumpa orang sebut perkataan pengaruh kan, influence. Kadang-kadang tunjuk tesis senang je. Kalau ada satu universiti tu senang je. Saya suka universiti tu. Agak nyali senat tu dah buat satu standard, senang je. Kalau dia buat korelasi je, tajuk dia start dengan perkataan hubungan, senang. Hubungan antara, habis. Semua satu universiti kalau buat tajuk bahasa korelasi, semua tajuk start dengan perkataan hubungan. Kemudian siapa yang buat regresi start dengan pengaruh. Kan? Tengok software lah. Bila sebut regresi ni tengok software. Bagi saya tak ada masalah, term dia sama je. Tapi kalau orang pakai yang extend sikit, macam gunakan PLS, AMOS dalam structure question model, dia tak boleh pakai perkataan pengaruh. Sebab software tu sendiri dia tak pakai term pengaruh, dia pakai efek, kesan. Jadi dia menggunakan perkataan kesan. Jadi kalau saya jumpa orang guna perkataan kesan, saya relax je. Sebenarnya kesan juga boleh gunakan dalam SPSS. Pengaruh juga boleh gunakan dalam SEM. Sebab kita tengok dalam bila analisis kita panggil standardized regression, unstandardized regression. Kita masih lagi menggunakan perkataan
pengaruh tu kita gunakan perkataan regression tu. Jadi kalau tanya saya terpulang. Jadi kita kena faham dia. Kalau pakcik faham lah. Sebab itu kita kena faham sebab regresi ni dapat beri. Okey, contohlah kan. Kita ada beberapa variable. Kita panggil multiple regression. IV ada beberapa. Beberapa IV ni sebenarnya dapat memberi kesan kepada DV. Bila sebut kesan, kalau orang industri, contoh kenapa industri? Yelah, memang ada kesan. Besar mana kesan tu? Orang industri suka sebut dalam peratus. Jadi ketiga-tiga IV tadi tu bila buat multiple regression dengan mewakilikan katalah 80%. Kewujudan ketiga-tiga variable tadi yang menyumbang atau memberi kesan sebanyak 80% kepada DV. Yang itu korelasi tak boleh buat. Jadi kalau nak tengok kesan tu dari segi numerikal tu, contoh dia kita boleh gunakan regresi. Okey. Kemudian kita boleh gunakan SAM. SAM ni sebenarnya bila kita sebut mediator dengan moderator, you tak guna moderator ke, you guna mediator ke, still software-software tertentu kita boleh gunakan SAM. SAM ni ada banyak benefit dia, okey. Tapi you kena tahu apa dia punya means ataupun dia punya sokongan kelebihan tu. Gila, dia ada graphicals, dia boleh analisis dalam satu model. Dia tak payah analisis banyak-banyak. Klik. Dia jawab semua kita punya hipotesis serentak dalam satu masa. Ada visual yang menarik. Itu yang boleh pakailah Listral ke, pakai SAS ke, pakai apa, Amos ke, pakai PLS ke. Jadi pakai je lah apa-apa. Okay, dia ada macam kita panggil berstruktur, dia panggil berstruktur sebab dia bersifat modeling. Jadi tu dia panggil structure question model. Dari segi indirect dengan direct, kalau tak nak pakai indirect boleh buat direct. Cuma dia boleh measure by construct. Itu juga kelebihan-kelebihannya. Jadi saya ceritakan definisi mudah SAM adalah teknik. Ada panggil teknik, ada panggil model. Pakcik slash dua-dua, tak payah gaduh-gaduh. Jadi SAM adalah teknik atau model statistik multivariate. Ia memang bersifat multivariate kerana melibatkan beberapa integrasi pelbagai variables yang melibatkan analisis factors. Biasanya melibatkan analisis factors. Kalau dalam term dia ada exploratory factorial analysis. Kat sini ada sikit bercanggahan, ada kata kena buat, tak kena buat. Pakcik cerita je, yang baik buat. Kemudian kena buat confirmatory. Confirmatory pun ada single dengan multiple. Kita ada single confirmatory, kita ada multiple confirmatory. Dan regresi secara langsung. Tadilah nak tengok kesan secara langsung ataupun tidak langsung dalam menguji pelbagai pemboleh ubah atau konstruk yang kita boleh panggil IV, moderating variable, mediating variable dan juga dependent variable. Okay? Alright, pakcik nak tunjukkan 7 gambar rajah. Pakcik cuba ringkaskan, kita pun dah sejam dah. Okay, yang pertama hubungan selari. Bila ada satu IV, bila ada satu DV. Saya ni kalau bidang sains sosial kan, ni level sijil. Sedih saya tengok orang sains, pure science buat macam ni, elok je dapat PhD. Contoh dia kan. Pakcik memang bukan tendensi orang yang boleh menghukum atau menilai sesuatu tu, oh ini PhD ni masa tak. Pakcik memang kita tengok proses. Kita dah belajar dah awal-awal. PhD is the process. Memanglah dia punya model satu IV dan satu DV. Kita senanglah campak ke sini orang jawab settle. Yang diorang tu nak dapatkan material, berapa tunggang terbalik, nak tunggu masa yang sesuai, berapa kali, berapa bulan, berapa tahun dalam lab untuk proses material tu, nak uji sana uji sini. Memang modeling dia simple, tapi nak dapatkan accurate, nak dapatkan satu jawapan yang positif ataupun yang dia nak tu mengambil masa try and error yang sangat panjang. Jadi pakcik boleh sebut bagi kajian yang positif, yang bersifat didaktif, yang menggunakan asas teoretikal sebagai asas kajian, menggunakan single satu IV dan satu DV, boleh dikatakan tidak cukup untuk level PhD. Semua dia muntahkan. Nah, ni teori kau, ini juga kau punya conceptual, ini kau punya research framework. Nah, questionnaire tak payah nak adopt je, ambil je. Nak tabur questionnaire, semua rakyat Malaysia satu malam dia dapat data. Tak boleh lah model macam ni. Sebuah dah tersedia. Jadi kat mana kekuatan tesis kita? Itu memang kalau tanya saya, tak adalah kita nak menghukum, kita kena study dia punya
proses. Jadi kalau ada satu IV dan satu DV, secara mudahnya kita boleh faham. Kita boleh buat critical success factors, boleh tengok nilai mean pada IV saja. Kita boleh buat mengukur nilai mean pada DV. Kemudian kita boleh tengok hubungan. Hubungan tu kita boleh buat korelasi. Boleh tak buat regresi? Boleh. Kita buat single linear regresi. Kita boleh buat satu IV satu DV buat regresi. Tapi kita kena tengok sifat data. Keupayaan data kita mewakili tak untuk tengok korelasi dan regresi. Bersifatkan data kita bersifat sama ada apa tu kita panggil interval ataupun ordinal tu. Okey, yang tu pun ada sikit bercanggah, kena pakai interval, kena pakai ordinal. Yang tu kita cover next class lah. Tak perlu bercanggah sebenarnya, ikut scholar ni kata macam ni, ikutlah. Kalau pakai ni ikut scholar ni. Yang penting ada justifikasi. Okey. Yang kedua, okey, kalau tengok gambar rajah ni, kalau saya tengok tesis tahun-tahun awal 2000-an ataupun 96, 97, 98, level macam ni pun dapat PhD. Maksudnya dia menggunakan tiga IV dan secara DV, tapi dia touch secara direct. Dia tak kaji indirectly. IV ukur pada IV2, IV2 test kepada IV3, IV3 test kepada DV. Nampak macam tiga IV lah. Dia selari. IV1, IV2, IV3, DV. Jadi IV1 test pada IV2, IV2 test pada IV3, IV3 test pada DV. Itu nama dia hubungan urutan. Itu term je lah. Kadang-kadang pakcik pun tak tahu nama dia, tapi kita gelarkan kalau bersifat gambar rajah macam tu, kita panggil dia hubungan urutan. Okey, so kita boleh buat juga, nak buat apa macam tadi saya sebutkan tadi, kita boleh buat juga buat korelasi dan juga buat regresi. Okey, kalau kata you nak buat multiple regresi, you kena campurkan semua IV tu menjadikan satu family. Baru kita boleh ukurkan satu IV dengan DV tadi, kita boleh buat juga multiple regression. Okey. Kemudian kita gunakan tadi 3 IV 1 DV, dia panggil hubungan urutan sebab dia susun urutan. Kemudian kita katakan kita pakai 2 IV dan kita pakai 1 DV. Tapi susunan tu bukan macam ni, dia susunan atas ke bawah. Dia ada IV1, IV2, kat sini DV. Jadi anak panah dia macam ni. Dia tengok dekat slide. Okey. Jadi yang ni kita boleh buat juga buat korelasi. Ada juga term dipanggil korelasi berganda. Kan? Kalau tanya saya, yang ni pun boleh buat regresi. Kita campurkan dua-dua IV tu, kita panggil, kita buat menjadikan 2 sebab cukup 2 tu boleh jadi multiple 2 atau lebih. Okey. Kemudian kita boleh gunakan 3 IV dan 1 DV. Saya nak tunjuk tadi 2. So kat sini kita boleh buat juga 3 IV dengan 1 DV. Boleh buat korelasi dengan ni. Tengok kalau dah pakcik tulis kan, jangan confuse kan. Pakcik cuba nak bagi asas. Kita kalau sebut modeling, macam-macam hipotesis boleh buat. Pakcik tunjuk yang simple. Jadi kalau ada 3 IV ni, kita boleh buat 4 hipotesis. Dah tersilap juga tu, nanti pakcik betulkan. Jadi kita ada IV1 kepada DV, H1, satu hipotesis. IV2 kepada DV, hipotesis yang kedua. IV3 kepada DV, hipotesis yang ketiga. Kemudian gabungkan ketiga-tiga IV tu jadi multiple. So pergikan kepada DV, kita panggil hipotesis nombor 4. Kita buat multiple regression. Kan? Betul kan? Takut pakcik silap. Cikgu tulis H4. Nanti slide ni pakcik bagi balik. Ada kesilapan sedikit. Okey, kemudian kita boleh juga test kepada tadi kita sebut biasa 2 IV 1 DV, 3 IV 1 DV. So DV ni kena satu je ke? Boleh je. Macam kes yang saya tunjukkan ni, kita ada satu saja IV tapi kita ada 2 DV. Boleh, tak ada masalah. Okey. So kita boleh buat juga analisis korelasi dan regresi. Nanti tengoklah slide. Sebab benda yang sama je. Kemudian kalau nak seimbang pun boleh. Ada 2 IV, 2 DV pun boleh. Jadi jadi zigzag. IV1 tengok pada DV1, IV1 tengok DV2. IV2 pergi DV1, IV2 pergi DV2. So kita boleh buat lah. Okay? So nak kaji hubungan antara IV1 IV1, kita boleh buat correlate kalau nak kaji. Yang tu baca tak letak hipotesis lah. Baca tunjuk yang basically. Sebenarnya kita boleh buat SAM. Okay, asasnya SAM ni sebab tunjuk dalam gambar rajah, saya tulis IV1, IV2, tengah-tengah letak IV3, kemudian belah kanan saya letak DV. Bila letaklah anak panah, jadi macam ni. Tapi yang IV3 tu, itu dah yang boleh jadikan sebagai mediator. Sebab tu kalau gambar rajah ni sekarang, bila sebut je sekarang ni, tiba-tiba popular pula SAM ni. Kan? Okay, kat sini pakcik tunjukkan gambar moderator dengan mediator. Macam mana dia rentas. You tengok gambar rajah ni. Saya rasa kalau tengok gambar rajah ni dah boleh faham dah sebenarnya. You punya variable sekarang ni bersifat mediator ataupun moderator.
Sebab kalau moderator dia cuma nak merentas je, dia nak mensederhanakan hubungan itu, sama ada dia meningkat atau mengurangkan, dan dia tidak memberi kesan pada IV dan dia tidak memberi kesan kepada DV. So dalam kes ni dia bersifat moderator. Kalau mediator, kehadiran dia tu dapat memberi kesan tentang perhubungan antara ketiga-tiganya secara direct dengan indirectly. Kalau mediator tu, dia menjadikan hubungan antara IV dengan mediator. Jadi IV tu dia boleh test dia punya MV, hubungan dia. Dan kemudian mediator tu dia boleh tengok hubungan dengan DV. Jadi ada hubungan secara direct. Peranan mediator tu boleh kaji hubungan secara direct. Dan juga baru kita kaji indirect. Kehadiran mediator itu, pengganggu mediator tu kepada hubungan antara IV dan DV yang pakcik kan sebutkan tadi. Jadi pertimbangan dia sama ada mediator ni menjadi full mediator atau partial mediator atau not mediator. Itu saja secara asas pakcik nak bincangkan tentang pemboleh ubah. Kemudian pakcik cerita pasal hipotesis. Kemudian pakcik ceritakan sedikit korelasi dan regresi untuk berkaitan dengan model hubungan ini. Ni asas ni. Mana siapa-siapa yang nak buat kuantitatif, kita kena faham benda ni. Pakcik confused pula. Pakcik rasa macam apa lagi nak kena cover. Sebab bila sebut kuantitatif ni kan kita bersifat accurate. Dia tak boleh missing tau. Nampak macam simple, dia lagi susah daripada kuali sebenarnya. Dalam bab ni, kalau nak faham bab dia macam-macam dan kena consider semua benda tu. Dalam kes ni ada berapa perkara yang pakcik tertinggal. Bukan tertinggal lah, pakcik tak boleh cover dalam satu slot. Jadi pakcik akan cover next class ni. Mungkin aim pakcik ada 2 perkara besar. Sebab ini satu perkara dalam Viva orang dok tanya menjadi major. Dan satu lagi part dari major adalah bersifat, yang ni proses yang kita kena study, iaitu berkaitan dengan populasi and sampling. Satu. Kemudian kita kena cover pasal kesahan dan kebolehpercayaan, validity and reliability. Doakan sama-sama lah macam mana pakcik nak cover 2 ni. Sebab kalau tanya saya dalam tempoh sejam kelas kita ni tak cukup sebenarnya. Kalau tanya saya tadi 1 jam untuk cover 3 ni pun tadi saya laju. Yelah, kita nak belajar pemboleh ubah, kita nak belajar hipotesis, kita nak belajar korelasi, regresi dengan model hubungan. Itu dalam 1 jam saja. So next time kita akan cover juga dalam konteks populasi, persamplan dan validity and reliability. Penting ni soalan ni. Ni soalan sangkut tau, kawasan kemalangan. Pergi kat populasi dengan persamplan, orang tanya sampling frame, sampling teknik, sampling size. Pergi dekat validity, orang tanya macam mana lah, kat sini lah adapt, siapa expert, guna apa, validity apa you gunakan, content validity, construct validity, phase validity, jenis-jenis validity orang tanya satu persatu. Sebab kuantitatif tak boleh terlepas. Jadi bahagian tu bahagian major lah. So bahagian kritikal juga, hari ni kritikal juga, dan 2 hari lagi kritikal. Nanti kita akan cover juga untuk kualitatif. Kualitatif ni besar sebenarnya, cuma pakcik mulakan dulu yang asas ni, coverkan secara umum. Maksudnya orang case study pun pakai, orang yang pakai grounded theory pun pakai, orang action research pun pakai. Sebab bila sampai kat bidang masing-masing, grounded theory dia ada cara dia sendiri. Kalau dekat action research dia ada specifically dia sendiri. So pakcik tak plan untuk pergi terlalu spesifik. Untuk kualitatif juga nanti kita akan go through macam kuantitatif. Kuantitatif pun tak pergi secara spesifik, saya rasa umum. Yang student degree pun boleh apply, student master pun boleh guna, student PhD pun boleh guna. So dia tak ada pergi yang macam yang ni basic, yang ni basic, yang ni advanced. Tak, pakcik asas, yang panggil hari ni adalah asas. Itu saja. Mohon maaf terlalu panjang kali ini video. Kita ada sejam 12, hampir sejam 13 minit. Semoga perkongsian pakcik dapat memberi manfaat. Mungkin bila dah sebut banyak-banyak tadi berlaku salah sebutan, kesalahan. Nanti slide pakcik bagi semula sebab ada perubahan sedikit. Nanti saya nampak dia ada 1-2, nanti saya betulkan, nanti saya email balik. Saya doakan semoga apa yang kita kongsi sama-sama dapat memberi manfaat dan kita dapat meningkatkan pengetahuan kita. Memang dalam penyelidikan kita banyak scholar, perbezaan pendapat biasa, dan kita kena beri justifikasi. Pakcik bukan stand, pakcik ceritakan situasi sebenar sebagai seorang pensyarah dan juga seorang penyelia. Bila kita jadi penyelia, kita supervise student. Bila berhadapan dengan student, sekarang ni mungkin dah start mula balik, kelas pakcik pun dah start mula. Jadi bila dah penuh dah jadual ni, student nak defend, student nak present data, ada yang nak submit, nak jadi penilai internal external.
dah bersusun dah sebenarnya. Jadi kat situ pun sedikit sebanyak pakcik pun dapat knowledge juga, dapat jumpa penilai lain bila berkongsi, oh dia pandangan macam ni dan sebagainya. Cuma lah pakcik memang tak apa nak berkenan sangat pandangan umum lah. Pakcik memang prefer specifically. Sebab kita baca buku research metodologi, kita tahu ini siapa, ini siapa, ini siapa. Dan kemudian kita pun dah biasa dengan industri, kita dah duduk dalam dunia reality, keadaan yang sebenar. Gunakan R&D output memberi kesan, oh bukan calang-calang output tu dapat memberi kesan, untung rugi syarikat tu bergantung pada R&D. Salah kita buat, habis bisnes kan. Jadi kita balance kan apa yang kita belajar dalam akademik, apa yang kita belajar dalam industri tu nak become to be reality. Kuantitatif dapat beri facts, orang buat kualitatif dapat effect. Both. Dalam hidup ni pun kita kena ada scientific dan kita ada humanistic. And hidup kalau you mengejarkan duniawi, duit banyak, adakah duit banyak tu bahagia? Okey, kalau memberi kasih sayang, beri kasih sayang dengan kata-kata manis, boleh ke? Dengan hidup kita perlu juga ada saintifik, perlu ada perantara macam wang untuk berbelanja. Jadi kita kena ada balance. Jadi dalam kes ni sama juga dalam research dan reality, kadang-kadang research tu bersifat balance. Kita kena saling lengkap dan melengkapi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Lagi sekali mohon maaf. Okay, kita jumpa next episode. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.